ya Dzal Qarnain. Mereka kenal Dzul Qarnain, kata ulama. Tuan-tuan, ini bukan kefahaman saya. Saya tak bawa satu pun kefahaman saya. Kesemuanya daripada Ibnu Katsir, Qurtubi dan sebagainya. Jadi apabila penduduk ni panggil ya Dzal Qarnain, mereka kenal pemerintah mereka yang ada di kawasan tu. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzul Qarnain, kami ada satu saja masalah yang paling besar. Rumah kami okey, pertanian kami tak ada masalah, kehidupan sosial kami okey, perparitan boleh, okey, kehidupan seharian tak ada masalah, dan ada pun yang beriman di situ. Dan ada masyarakat yang beriman di situ. Cumanya Zulkarnain tambah dakwah lagi di kawasan tu. Subhanallah. Dan kemudian masalah kami satu saja. Sesungguhnya ada dua kabilah, Ya'juj, Ma'juj, dua kabilah. Orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Itu dia permintaan dia. Apa ulama sebut pada kita, tuan-tuan? Satu, penduduk kawasan tu dia dah tak boleh tahan dah dengan kerosakan yang dilakukan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Setiap kali mereka keluar daripada kampung mereka mereka akan membakar tanaman, mereka akan membunuh, mereka akan merogol, mereka akan merampas barang-barang kami, mereka akan membakar rumah-rumah kami. Kami tak boleh tahan dah. Dan bilangan mereka tersangatlah ramai. Wahai Dzulqarnain, boleh tak bina satu tembok yang memisahkan kami dengan mereka? Kata para ulama, gunung tu dia macam ni. Ni gunung luas lah, gunung tinggi-tinggi semua. Kemudian ada satu fathah di sini, ada satu ruang di sini tengah ni. Maka ruang di tengah ni lah, tapi tinggi lah, tuan-tuan, bukannya ni kan gunung ni, gunung yang besar, gunung azim. Jadi ruang di tengah ni lah yang penduduk kawasan ni, di sebelah sini apa nama ni, Ya'juj wa Ma'juj. Penduduk di kawasan ni minta, boleh tak kami nak bayar upah? Dia nak bayar upah kepada satu orang raja yang kekayaan daripada barat ke timur. Ulama tafsir kata daripada sini kita dapat tengok IQ mereka rendah. Di sini ni penduduk ni, dia tak berapa IQ, tak, memang disebut begitu. Disebut kaum bidaiyah. Orang yang satu kelompok manusia yang IQ mereka rendah, sama macam Ya'juj wa Ma'juj di sini. Tapi sama-sama rendah lah IQ tu. Orang yang tak ada pendedahan sebagainya. Jadi dia nak upah, tuan-tuan. Dia kerajaan kecil je. Dia nak upah kepada Zulkarnain. Jadi upah tu sangatlah, orang kata apa, sangat jauh lah. Benda tu sangat jauh. Kerana kekayaan di antara dua kerajaan yang kecil dan kerajaan yang sangat besar tadi ni, orang kata tak padan lah dengan RM1,000 yang kamu ada dan juga 1,000 bilion yang dimiliki oleh mereka. Nak upah 1,000, macam itulah kita kata. Ni ulama huraikan benda ni. Sama yang berlaku ketika mana Balqis ataupun Pemaisuri Balqis tu, raja, ratu kan, waktu dia pergi ke apa nama ni, dia hantarkan hadiah kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman ajak masuk Islam, dia bagi hadiah. Maka Nabi Sulaiman jawab, atumidunani bimal, kamu bagi duit kepada aku? Nabi Sulaiman ni mutiara dan permata-permata mahal dia arahkan jin dia pergi ambil untuk dibuat jalan, bangunan, patung-patung besar yang dibenarkan pada syariat zaman tu. Patung-patung besar ni, apa semua ni, pergi ambil je setiap mutiara yang mahal apa semua tu. Kerajaan, kekayaan dia. Maka bila ratu ni kaya juga, bagi harta, kita katalah bagi RM1,000,000. Maka Nabi Sulaiman tanya, atumidunani biman, kalian bagi duit, hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada aku benda yang lebih apa? Yang lebih berharga, yang lebih bernilai daripada hadiah kecil kalian. Kata Nabi Sulaiman, bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bahkan kamu dengan hadiah kamu tu kamu rasa seronok.
Kita dengan hadiah kita bagi tu bahasa. Nabi Sulaiman, bagi Nabi Sulaiman yang tu tidak bernilai di sisi kekayaan dia yang besar. Samalah macam Zulkarnain dekat sini. Yang mana kekayaan dia daripada barat ke timur, tiba-tiba satu kabilah kecil nak bagi upah kepada dia. Apa jawab Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman, Zulkarnain, nak kena berhenti tu. Kan, tak boleh dah. 12-20 dah. Kan, kita berhenti. Zulkarnain jawab apa? Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku padaku, apa yang telah diberikan oleh Tuhanku padaku adalah lebih baik. Nabi Sulaiman kata, hak duk ada pun banyak sangat dah. Kekayaan barat ke timur, tuan-tuan, banyak mana? Bukan gaji sebulan 10 juta ni, ni kekayaan Zulkarnain ni. Bukan sebulan 10 juta. Kekayaan yang dua lelaki yang memerintah barat ke timur. Kemudian kata kata Zulkarnain, fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Nabi Zulkarnain kata apa? Aku tak perlu, insya-Allah duit kalian, simpan duit tu. Yang aku nak ialah bagi kekuatan orang ramai dan alat. Bagi kekuatan tenaga kerja dan alat. Dua. Untuk aku buat dinding di antara kamu dan mereka. Tengok ayat 95 bahasa Arab. Zulkarnain menggunakan perkataan radma. Adapun penduduk kawasan tu guna perkataan sadda. Radma jauh lebih kukuh, lebih tebal, lebih utuh, lebih kuat. Benteng itu. Dua-dua benteng. Sadda pun benteng, radma pun benteng juga. Cumanya radma ini jauh lebih kukuh, tuan-tuan. Jauh lebih kukuh. Kemudian apa yang dia minta? Apa yang Zulkarnain minta? Tengok ayat 96. Atuni zubaral hadid. Kata Zulkarnain, kumpulkan potongan-potongan besi. Di sini kita fikir, tuan-tuan. Di sini kita mula merenung. Kepingan besi ni nak ambil mana kepingan besi, tuan-tuan? Kepingan besi ni bukan untuk membina menara Perancis. Kan menara Perancis daripada besi kan? Tetapi kepingan besi ini untuk dilakukan dan dibina satu tembok yang disusun kepingan-kepingan besi itu sehinggalah dia sampai sama tinggi dengan gunung tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak ambil mana besi? Tengok teknologi zaman tu. Teknologi zaman tu. Nak ambil daripada mana jumlah ketulan-ketulan besi sebanyak itu? Dan kalaupun ada jumlah kepingan besi sebanyak itu, dengan alat apakah ia disusun untuk menjadi tinggi sampailah ke paras kedua buah gunung itu? Ni kita fikir panjang ni. Kita katalah ada besi, perlu korek. Guna cangkul nak korek. 10 juta orang diperlukan. Ni nak penuhkan dua bukit. Ni bukit panjang, gunung memanjang. Di hujung ni gunung ni bercantum. Maka ada kawasan kosong di sini. Kawasan kosong ini keseluruhannya perlu dipenuhkan dengan berapa bilion tan besi. Ambil masa berapa lama, tuan? Di sini ulama kata, cuba lihat teknologi pembinaan pada zaman dulu. Sebab tu yang Fir'aun tadi, tuan-tuan, Fir'aun tadi. Kita sampai zaman hari ini, kerajaan moden kita, teknologi moden kita sampai hari ini, bangunan paling tinggi, menara paling tinggi, tak lebih 1 kilometer. Fir'aun senang-senang aja dia buat. Dia arahkan Haman, ya Haman ibni li sarhan. Arah macam tu aja, tak payah kata kerja ke apa ke. Ya Haman ibni li sarhan. Betapa banyak duit dia. Zaman hari ini kalau nak buat projek besar macam tu, kena tengok hutang berapa banyak dah. Oh, duit tak cukup, kalau buat lagi bankrupt kalau zaman hari ini. Kaya Firaun zaman tu, ya Haman ibni li sarhan, buat satu menara, tak payah tinggi sangat, 15 km cukup. 11 batu, tuan-tuan, menara tu. Sarh tu. 11 batu punya tinggi.
Kata Firaun, aku nak naik menara tu. Takkan jalan kaki naik. Takkan dia nak apa, nak naik ke atas. Mesti ada lagi teknologi moden lain yang mengangkat Firaun naik ke atas. Lift lah zaman ni, entah lift. Kan? Pijak tu. Subhanallah. No? Jadi itulah antara kemajuan teknologi pembinaan yang ada pada zaman Zulkarnain. Dahsyat tuan. Atuni zubaral hadid. Ayat tu simple, tetapi siapa yang berfikir lebih mendalam, Zulkarnain kata, bawa ketulan besi, himpun dan tindankan ketulan-ketulan besi tu di atas gunung ni macam ni. Himpun ni penuh kan ni? Penuh. Akhirnya penuh, dah penuh. Subhanallah. Tak tahu berapa banyak tentera diperlukan, berapa banyak besi diperlukan, apakah jentera yang digunakan ketika itu. Satu untuk keluarkan besi daripada bawah, yang kedua untuk angkut dan timbun ni. Dia kalau bukit tu rendah tuan-tuan, kalau bukit tu rendah, Ya'juj Ma'juj main, naik macam tu je lah. 2 jam sampai lah belah sana. Nampak tuan-tuan? Kalaulah bukit itu rendah, 2 jam je Ya'juj Ma'juj naik, sampai belah no. Dia naik atas dia babai. Dia kata rendah je, dia kata. Rendah je, sekejap je. Tetapi disebabkan bukit ini tinggi dan curam belah sini, lalu dibina. Kemudian penuh. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu. Apa jadi? Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung tu. Faham tuan? Ni puncak ni. Ni puncak ni. Tindan besi, tindan ketulan besi sampai penuh. Subhanallah, berapa bilion tan besi. Berapa bilion tan besi. Ajaib lah, ajaib. Dan benda tu ambil masa hanya beberapa ketika saja. Nah, kemudian apabila besi-besi itu telah pun ditindan, tiuplah api. Bakar apa tuan? Besi ni. Maka diletakkanlah kayu di celah-celah ni. Kayu. Kita tak boleh bayang lah. Kayu apa pula dia letak? Macam mana pula dia ambil kayu-kayu tu diletakkan di celah-celah ni? Allahu Rabbi. Setelah diletakkan kayu-kayu ni, dibakar. Maka terbakarlah besi ni, tuan-tuan. Panas ke tak tuan-tuan? Saya tanya. Ni masalah yang ketiga. Kita bakar satu longgokan 10 ataupun 20 meter, kita dah tak boleh berdiri dah dengan longgokan sampah ataupun api tu. 10 meter tak boleh dah, 20 meter tak boleh dah, bahang dia. Apatah lagi yang dibakar ni adalah besi yang ketinggian dia mencecah berapa kilometer, kemudian bakar. Dia guna teknologi apa pula? Yang ni Quran tak cerita. Quran nak bagi kita fikir, yang ditindan itu besi, ketulan besi, kemudian dibakar. Nanti dalam syurga kan, masuk syurga esok jumpa Zulkarnain, insya-Allah tanya. Tuan-tuan, dalam syurga kita ziarah di antara satu sama lain, insya-Allah. Allahu akbar. Kuliah tak ada dah, semayang tak ada dah, puasa tak ada dah. Hari-hari berjalan, hari-hari makan, hari-hari shopping. Kan yang tu yang kita nak di dunia. Yang itulah yang Allah bagi dalam syurga. Sebab tu kejar syurga. Tajuk syurga pula 2 jam. Bagi mukaddimah tuan-tuan, cari. Tuan-tuan dengar tajuk syurga. InsyaAllah kurang hati kita untuk sujud pada dunia ni. Banyak dengar tentang syurga, seronok. Sebab tu orang soleh mereka kejar akhirat. Semayang. Kejar akhirat. Sebab nikmat syurga ramai orang tak tahu rahsia dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, apabila dibakar, bukan sampai besi itu cair, bakar kemerah-merahan. Subhanallah. Zulkarnain arahkan pula untuk dituangkan tembaga cair. Allahu Rabbi. Macam mana nak pergi dekat gunung ni? Satu nak pergi dekat macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak? Maksudnya dia pun ada kren gergasi yang angkat daripada jarak jauh, dituangkan tembaga cair. Nak bakar di mana pula tembaga tu? Bukan boleh tak periuk buh tembaga bakar. Tuan-tuan, buh periuk, buh tembaga. Kacau macam dodol tu.
Tak dan tengoklah tembaga tu. Subhanallah. Dan berapa bilion tan pula diperlukan tembaga cair untuk dituang daripada atas ni turun ke bawah. Allahu Akbar. Penuh persoalan. Bila kita baca kan, kita berhenti lama. Subhanallah. Teknologi zaman tu dibina dengan kepakaran yang dibawa oleh Zulkarnain. Punyalah dahsyat kerajaan dia, tuan-tuan. Satu pasukan mahir jurutera, satu pasukan engineer, satu pasukan arkitek, satu pasukan ulama bahasa, satu pasukan doktor. Zulkarnain bawa pada masa tu. Bila nak buat tembok ni, diarahkan pakar-pakar dia bincang. Hak ni buat pulang plan, engineering drawing, apa arkitek drawing, macam-macam. Bila dah bakar, Zulkarnain kata ni ayat ni. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Nampak ayat ni 96 ni. Tiuplah api tu. Siapa yang baca sendiri, dia kata Zulkarnain pun tiup beramai-ramai. Baca tafsir di rumah dia kat anak-anak. Sebab tu jangan mesti berguru. Bila tak berguru, dia akan buat keluar fatwa songsang. Bila tak berguru, dia akan buat keluar fatwa orang ramai dengar. Mana satu betul ni? Fatwa pelik dah ni. Bila tak berguru, dia akan mula mengeluarkan fatwa yang mengelirukan orang ramai. Kan hari ni ada dalam masyarakat, bila dia buat keluar fatwa aja, orang jadi lagi pening. Bila hamba Allah ni buat keluar fatwa, orang jadi lagi pening. Lagi celaru, lagi pecah belah, lagi orang jauh daripada agama. Nampak? Kan? Jadi sebab tu bila baca, mesti berguru. Mesti berguru. Tiuplah api tu hingga apabila besi tu sudah menjadi merah. Bukan cair lah. Jadi merah besi tu. Berilah aku tembaga yang mendidih agar ku tuangkan ke atas besi panas itu. Tuan-tuan jangan bayang dia bagi satu baldi itu ya. Beri, maksudnya Zulkarnain pun ambil lah satu baldi ni, dia pun tuang. Gunung cik oi, gunung. Ni gunung ni, gunung. Allahu Rabbi. No? Bermacam-macam yang kita fikir secara mendalam. Bagaimana dalam keadaan besi yang sedang memanas itu, yang kita yakin ketulan besi yang sedang dibakar, yang tinggi dia berkilo-kilometer tu, kepanasan dia mesti jarak jauh berkilometer, kita dah rasa dah. Maksudnya ada alat daripada jauh, angkat tembaga ni, kemudian dituangkan. Berapa banyak pula tembaga yang perlu dicari, ambil masa berapa lama dan sebagainya. Wallahu alam. Subhanallah. Kemudian famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka tidak bisa mendakinya, kata Zulkarnain. Setelah Zulkarnain, raja, alim, saleh, ulama, dan dia juga pakar tentang ilmu dunia ni. Sama macam Sultan Muhammad Fatih. Kan Sultan Muhammad Fatih pun dia kuasai banyak bahasa, dia menguasai juga ilmu. Sultan Muhammad Fatih banyak ilmu yang dia kuasai. Selain daripada dia juga alim. Macam itulah raja dulu-dulu kalau hebat, dia kuasai banyak jenis ilmu. Apabila selesai, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak tahu berapa tahun ataupun berapa puluh tahun ataupun mungkin bulan sahaja, wallahu alam, dengan teknologi moden yang daripada. Bila selesai tembok ni kering, menjadi tembok yang terdiri daripada logam, bahan yang paling keras dalam dunia ni. Bahan yang paling keras dalam alam ni, antara bahan yang paling keras. Zulkarnain pun kata, famasta'u an yadhharuh, mereka tidak akan dapat mendakinya, wa mastata'u lahu naqba, dan mereka tidak akan dapat untuk membuat lubang padanya. Naqab ni lubang, kerana dia terlalu tebal, tuan-tuan.